Mari kita lihat pula tajuk 10.4 Keunikan Masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah. Masyarakat Bumiputera Sarawak. Keunikan masyarakat Bumiputera di Sarawak boleh dilihat dari segi kepelbagaian kaumnya seperti Iban, Melayu, Bidayuh, Melanau dan orang Ulu. Terdapat beberapa lagi kaum Bumiputera yang lain seperti Bisaya, Bukitan, Dusun, Kedayan, Kajang, Kejaman, Lahanan, Lisum, Lugat, Sebob, Sekapan, Sipeng, Tagal, Tanjung dan Ukit. Kepelbagaian ini disebabkan oleh sejarah budaya setiap kaum yang berbeza-beza. Kepelbagaian kaum ini juga merupakan keunikan masyarakat Sarawak yang berlainan latar belakang. Mari kita lihat dahulu kaum Iban. Kaum Iban yang berasal dari Sungai Kapuas mula berhijrah dan menetap di kawasan hulu Sungai Batang Lupar. Kaum Melayu pula, kehadiran mereka bermula dengan kemunculan kerajaan-kerajaan awal di Sarawak seawal abad ke-6. Kaum Melayu menetap di semua bahagian di Sarawak, termasuklah di pedalaman seperti Belaga, Baram dan Sekerang. Kaum Bidayuh berasal dari Sungkung, Kalimantan dan kemudian berhijrah ke selatan Sarawak. Sejak dari dahulu, kaum Melanau mendiami kawasan tengah Sarawak. Orang Ulu pula terdiri daripada pelbagai kaum yang mendiami kawasan pedalaman Sarawak. Mereka terdiri daripada kaum Kayan, Kenyah, Kelabit, Penan dan Punan. Kaum Kayan dan Kenyah berasal dari Sungai Kayan dan berhijrah ke kawasan hulu Sungai Rajang, Balui, Baram dan hulu Kemenar. Berikut merupakan taburan penempatan kumpulan etnik mengikut kawasan. Kawasan telah diasingkan mengikut persisiran pantai, lembangan sungai serta kawasan pedalaman. Mari kita lihat pula masyarakat Bumiputera Sabah. Masyarakat Bumiputera Sabah juga unik dari segi kepelbagaian kaumnya. Kepelbagaian sejarah budaya setiap kaum menyebabkan masyarakat di Sabah mempunyai keunikan tradisi yang tersendiri. Keunikan kaum ini boleh dilihat mengikut kaum-kaum seperti Kadazan Dusun, Murut, Bajau Sama, Suluk dan orang Sungai. Terdapat beberapa kaum lain di Sabah seperti Balabak atau Molbok, Binadan, Bisaya, Bulungan, Idahan, Kadayan, Berunai, Iranun, Kokos, Lundayeh, Rungus, Tagas dan Tatana. Kebanyakan kaum Kadazan Dusun mendiami kawasan Penampang, Papar, Tuaran, Tambunan dan Ranau. Menurut catatan sejarah, nama dusun diberi oleh orang Brunei yang bermaksud petani pedalaman. Terdapat dua pendapat tentang asal-usul Bajau atau Sama, iaitu dari Zambaungan atau Zamboanga dan Johor. Kebanyakan kaum Bajau Sama menetap di kawasan pantai timur dan pantai barat Sabah. Keunikan kaum Bajau Sama yang tinggal di kawasan pantai barat Sabah ialah budaya menunggang kuda. Kebanyakan kaum Murut tinggal di kawasan Tenom hingga Kalabakan. Menurut catatan sejarah, nama Murut diberikan oleh orang Brunei yang bermaksud orang bukit atau orang dari pedalaman pergunungan yang terpencil. Kaum Suluk berasal dari Kepulauan Sulu dan ramai yang menetap di kawasan pantai timur Sabah.
Orang Sungai kebanyakannya tinggal di Sungai Kinabatangan, Sungai Sugut, Sungai Paitan dan Sungai Labuk. Berikut menunjukkan taburan peratusan penduduk mengikut kaum. Masyarakat Sabah dan Sarawak amat mementingkan kegunaan sungai. Sungai telah memainkan peranan penting kepada masyarakat di Sarawak dan Sabah sejak turun-temurun. Kepentingannya boleh dilihat hingga ke hari ini. Sungai digunakan dalam kegiatan harian penduduk seperti alat perhubungan, kawasan pertempatan, sumber rezeki, kegiatan perdagangan dan aktiviti rekreasi. Pertama, kita lihat kegunaan harian. Sungai menjadi sumber bekalan air untuk minum, mandi dan membasuh pakaian serta pinggan mangkuk. Sampan dan bot menjadi pengangkutan utama untuk membawa penumpang dan barang melalui sungai. Sungai juga menjadi kawasan pertempatan yang dikenali sebagai kampung air. Sungai merupakan sumber rezeki kepada penduduk di kawasan sekitar sungai. Masyarakat telah menjalankan kegiatan perdagangan dan jual beli di sungai sejak zaman berzaman. Sungai juga menjadi tempat kegiatan rekreasi seperti pesta regata dan acara perahu berhias. Mari kita lihat dari sudut kesenian. Penghasilan barang kesenian merupakan salah satu keunikan masyarakat di Sarawak dan Sabah. Barangan yang dihasilkan mempunyai pelbagai kegunaan dan dihiasi dengan pelbagai motif yang menarik. Pada peringkat awal, barangan kesenian yang dihasilkan adalah untuk kegunaan sendiri dan dijual secara kecil-kecilan untuk sara diri. Apabila terdapat lebihan dan permintaan, barangan kesenian ini dikomersialkan dan didagangkan. Secara tidak langsung, kegiatan ini menambahkan pendapatan masyarakat. Di Sarawak, terdapatnya tenunan kain. Puah Kumbu merupakan hasil karya tangan kaum Iban yang dibuat daripada kain kapas. Puah Kumbu digunakan dalam pelbagai majlis seperti kelahiran, perkahwinan dan kematian. Keringkam pula merupakan kerja tangan kaum Melayu yang dibuat daripada pelbagai jenis kain seperti kain kapas dan kain sutera. Kain tersebut disulam dengan benang emas, perak dan juga tembaga. Yang kedua adalah seni kraftangan. Di Sarawak, sintung duduk dihasilkan oleh kaum Iban untuk membawa benih padi. Lanji pula adalah untuk membawa hasil padi dan basong adalah untuk memburu. Kaum Melanau pula menghasilkan penutup kepala iaitu terendak. Terendak digunakan semasa kerja-kerja harian dan adat tertentu termasuk pesta kaul. Orang Ulu pula menghiasi bakul mereka dengan manik-manik. Simbol-simbol naga, manusia, burung kenyalang dan harimau yang dihiasi pada bakulnya digunakan oleh golongan atasan. Dalam seni pertukangan pula, tiang totem dihasilkan oleh orang Ulu yang melambangkan status masyarakat. Hanya mayat golongan atasan boleh diletakkan tinggi di atas tiang ini. Patung burung kenyalang merupakan lambang kepahlawanan kaum Iban. Ukiran patung ini digunakan sebagai pemberi semangat kepada pahlawan Iban. Patung ini juga menjadi penjaga rumah panjang daripada semangat jahat dan penyakit. Kesenian di Sabah. Seni Sabah yang pertama adalah tenunan kain. Kaum Rungus mengubah inavol dan menghasilkan selendang yang berwarna-warni. Kaum Iranum pula menghasilkan kain dastar yang biasa digunakan sebagai tanjak. Seni kraftangan di Sabah pula
Masyarakat di kawasan pedalaman menghasilkan bakul yang mempunyai pelbagai kegunaan seperti wakit untuk membawa barangan yang besar, tayen untuk membawa hasil dari kebun dan barang hantaran perkahwinan. Seterusnya, buan sebagai tempat menyimpan barang. Seni pertukangan di Sabah pula, kaum Bajau Sama masih mewarisi cara pembuatan barangan besi seperti guk, badi untuk memotong rumput dan pidak untuk upacara perkahwinan. Kita lihat pula perayaan di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, masyarakat di Sarawak mempunyai pelbagai perayaan yang berdasarkan kaum. Kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu merayakan pesta menuai atau gawai Dayak. Bagi masyarakat Iban pula, upacara miring diadakan semasa gawai Dayak. Upacara ini dilakukan untuk menyatakan rasa terima kasih kepada petara atau Tuhan. Salah satu keunikan gawai Dayak ialah acara kumang dan keling gawai, iaitu pemilihan ratu cantik dan jejaka tampan. Kaum Bisaya dan Kedayan pula masing-masing mengadakan pesta babulang dan makan tahun. Pesta babulang merupakan pesta menuai, manakala makan tahun diadakan sebagai tanda kesyukuran atas hasil yang diperoleh oleh petani. Kaum Melanau pula mengadakan pesta kaul yang bertujuan untuk mengelak malapetaka buruk oleh roh jahat yang dipanggil sebagai ipok. Acara tibau diadakan sempena pesta kaul, iaitu permainan berayun oleh golongan lelaki. Perayaan di Sabah. Salah satu perayaan yang unik dalam masyarakat Sabah ialah Pesta Keamatan. Dari segi sejarah dan budaya, perayaan ini diraikan oleh penduduk Kadazan Dusun dan Murut. Perayaan ini merupakan simbol kesyukuran untuk meraikan semangat padi atau Babazon, atau juga dikenali sebagai Babarayon. Upacara kesyukuran kepada semangat padi ini dijalankan oleh Bobohizan atau Bobolian. Dengan melakukan upacara kesyukuran ini, penduduk berharap agar tahun hadapan mereka akan mendapat lebih banyak hasil tuaian padi. Antara acara yang diadakan dalam pesta ini termasuklah pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau. Acara ini berkaitan dengan asal-usul pengorbanan Huminodun. Menurut kepercayaan kaum Kadazan Dusun, Huminodun merupakan seorang puteri, iaitu anak Kinoingan atau Minamangun, atau dikenali sebagai pencipta yang mengorbankan dirinya untuk membantu manusia dalam kesusahan semasa musim kemarau. Keunikan Bobohizan atau Bobolian ialah beliau merupakan wanita. Pesta Regatta Lepa merupakan perayaan memperingati peranan lepa dalam kehidupan kaum Bajau Sama di pantai timur Sabah. Dalam perayaan ini, kaum Bajau Sama menghias lepa. Selain itu, pelbagai acara lain diadakan seperti perlumbaan perahu. Mari kita lihat pula tarian yang ada di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, tarian ngajat ditarikan oleh kaum Iban dan orang Ulu. Terdapat beberapa jenis tarian ngajat Iban seperti ngajat Indu dan ngajat Lesung. Tarian ngajat ditarikan sebagai pemberi semangat kepada para pejuang yang hendak pergi berperang. Bermukun merupakan acara bergendang. Keunikan bermukun ini ialah gendangnya yang dipalu oleh wanita dan penarinya hanya lelaki. Tarian ini biasa ditarikan semasa majlis perkahwinan. Semasa bermukun, para pemukul gendang akan berbalas pantun. Tarian ini berasal daripada kaum orang Ulu. Tarian Datun Julut sebagai lambang kegembiraan dan terima kasih.
Penarinya ialah wanita yang memakai pakaian berwarna-warni dengan perhiasan kepala. Bulu burung kenyalang digunakan semasa menari. Tarian ini diiringi oleh alat muzik tradisional iaitu sape. Di Sabah pula, Sumazau ialah tarian kaum Kadazan Dusun. Terdapat variasi tarian ini mengikut kawasan seperti di Penampang dan juga Papar. Tarian ini ditarikan semasa pesta keamatan dan majlis keramaian. Perkataan Sumazau diambil dari perkataan Sazau yang merujuk pergerakan tangan penari seperti seekor burung helang. Tarian ini ditarikan oleh kaum Murut di kawasan pedalaman. Tarian yang menggunakan 2 batang buluh ini ditarikan semasa majlis keramaian. Tarian Limbai merupakan tarian kaum Bajau Sama dari pantai barat Sabah yang ditarikan secara berpasangan. Pasangan wanita akan memakai sarimpak iaitu hiasan kepala. Tarian ini ditarikan semasa majlis perkahwinan serta majlis keramaian. Mari kita lihat pula seni bina yang ada di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, terdapat 3 bentuk seni bina yang unik iaitu rumah panjang, rumah tinggi dan rumah baru. Rumah panjang merupakan seni bina kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Rumah panjang dibina untuk tujuan keselamatan dan pertahanan serta mewujudkan kerjasama dalam kalangan penduduk di rumah panjang. Fungsi rumah panjang, selain menjadi tempat tinggal, rumah panjang ini merupakan tempat berinteraksi dan mengadakan acara-acara perayaan. Bahan buatan rumah panjang merupakan menggunakan kayu keras. Terutamanya adalah kayu belian. Atapnya pula diperbuat daripada daun tebal seperti daun rumbia. Rumah tinggi pula merupakan hasil binaan unik kaum Melanau. Fungsi rumah ini dibina setinggi 10 meter dari aras tanah untuk mengelakkan serangan musuh. Bahan pembuatannya adalah kayu keras dan bulat seperti belian. Dan kayu belian menjadi bahan utama dalam pembuatan rumah ini. Rumah baru merupakan seni bina tersendiri yang dihasilkan oleh kaum Bidayuh. Seni bina baru ialah bulat dan berbentuk kun dengan puncaknya dihiasi dengan lambang burung kenyalang. Fungsi rumah ini menjadi tempat penyimpan tengkorak, menyimpan senjata, pusat ritual, mesyuarat dan majlis sosial yang lain. Bahan pembuatannya adalah daripada kayu keras iaitu belian digunakan untuk membina baru ini. Atapnya akan ditutup dengan daun rumbia dan dinding pula diperbuat daripada buluh. Di Sabah juga terdapat rumah panjang. Namun begitu, rumah panjang ini direka dengan beberapa ciri tersendiri dan unik. Keunikan seni bina masyarakat Sabah ini terselah lagi dengan menjadikan perahu sebagai kediaman di kawasan pantai timur Sabah. Mari kita lihat dahulu rumah panjang rungus. Kaum rungus juga membina rumah panjang yang dikenali sebagai winatang. Keistimewaan rumah panjang rungus ini ialah bilik tidurnya dibina dengan kedudukan kepala pada sudut tepat arah Gunung Kinabalu. Rumah panjang ini berfungsi menjadi kediaman dan kubu pertahanan daripada serangan musuh. Kaum rungus membina rumah ini untuk mewujudkan semangat kerjasama dan melindungi ahli-ahlinya. Rumah rungus ini diperbuat daripada kayu bulat, buluh, kulit kayu dan daun nipah. Rumah panjang rungus mempunyai ongkop. Ongkop merupakan ruang bilik keluarga. Terdapat juga ruangan apad. Apad ini merupakan tempat berkumpul untuk majlis-majlis tertentu dan tempat santai bersama-sama penghuni rumah panjang. Rumah panjang Murut. Kaum Murut juga membina rumah panjang. Terdapat pelbagai nama yang merujuk rumah panjang Murut
seperti tulus dan pahun. Fungsi rumah panjang murut ini dibina atas faktor keselamatan dan pertahanan. Keunikan rumah panjang ini boleh dilihat dengan pintu rumahnya yang dibina di tepi rumah dan terdapat ruang memanjat yang memisahkan bilik-bilik keluarga. Di bahagian tengah pula terdapat tempat pertemuan dan lantai untuk tarian atau lansaran. Bahan pembuatan rumah ini adalah daripada kayu bulat, kulit kayu dan daun tolidos. Berikut merupakan gambaran pelan rumah murut. Terdapatnya sulap, lansaran, toban dan juga salo. Lepa merupakan perahu yang dibuat oleh kaum Bajau Sama di pantai timur Sabah yang bukan sahaja untuk mengangkut barang tetapi dijadikan tempat kediaman. Bahan pembuatan lepa dibuat daripada pelbagai jenis kayu seperti kayu obasuluk, seraya, mata-mata dan gagir. Bahagian atapnya pula diperbuat daripada daun nipah. Apabila lepa hendak dibuat, beberapa perkara perlu diberi perhatian seperti hari dan bulan untuk mengambil kayu dan bahan lain untuk membuatnya. Ini contoh lepa yang telah dibuat oleh kaum Bajau Sama.